الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي بنعمته تتم الصالحات صلوات الله وسلامه وبركاته على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته وعلى إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penonton, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita sehingga ke-8 Ramadan bagi tahun 1441 Hijrah. Hari ini dah masuk ke-8 Ramadan, hampir kepada 10 hari dah. 8 Ramadan, sejak daripada semalam lagi paling kurang sekurang-kurangnya kita telah dapat menghabiskan bacaan Al-Quran pada juzuk yang ke-8. Itu yang sepatutnya. Ataupun paling kurang, ataupun lebih lagi bagus. Tapi paling kurang, kalau baca Al-Quran, juzuk yang ke-8, sejak semalam lagi dah habis dah. Baca juzuk yang ke-8 tu. Bulan Ramadan, habiskan 30 juzuk Al-Quran. Paling kurang sekali khatam di dalam bulan Ramadan. Dengan sebab itu, kita muhasabah balik diri kita. Diri kita semua sejak daripada semalam lagi telah habis dah 8 juzuk Al-Quran sejak daripada semalam lagi. Semalam 8, malam 8 Ramadan. Patutnya ataupun paling kurang juzuk yang ke-8 telah kita tamatkan bacaan Al-Quran kita. Sebab itu kita muhasabah balik. Dengan masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jam sehari. Dari bangun tidur sampai ke tidur pula 24 jam apa yang telah kita lakukan. Kalau Quran sehari 1 juzuk pun tak mampu kita baca dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu tak cerita lagi yang ibadat yang lain. Kita tak cerita lagi pada hari ini. Kita nak cerita, kita nak membicarakan tentang al-istighfar wa taubah. Hari ini kita nak baca kitab Hisnul Muslim yang telah kita pernah baca dulu dalam kuliah yang terdahulu. Hari ini juga kita akan baca lagi Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab was Sunnah yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullahu taala. Pada hari ini kita akan baca bab al-istighfar wa taubah. Istighfar maknanya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan. Taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, menyesal kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan dan kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud taubat. Dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza dan ada perintah daripada Al-Quran, perintah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran perintah kita istighfar, taubat. Nabi pun ada sebut dari hadis yang banyak, ayat Quran yang banyak berkenaan dengan perintah istighfar dan kelebihan fadilat orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita maklum, kita sebagai manusia, insan tak pernah lari daripada melakukan dosa. Tak ada yang lari. Tak ada siapa yang pernah lari daripada dosa. Orang yang pakai lebay ke, orang yang tak pakai lebay ke, ustaz ke, tok guru ke, siapa ke, takkan terlepas daripada dosa. Melainkan dia tu kalau dia tak ada dosa, sama ada dia Nabi, Rasul ataupun malaikat saja. Malaikat yang tak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'funallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat la ya'funallah, tak pernah melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum, apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melakukan ketaatan, melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat maksiat manusia, yang zalim, yang jahil dengan penuh sifat-sifat mazmumah duduk ada dekat manusia. Bulan Ramadan, bulan maghfirah. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa, siapa yang mendirikan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan bulan Ramadan dengan ibadat-ibadat yang telah ditentukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Syahrul maghfirah, bulan yang Allah taala jadikan rahmah dan maghfirah, kasih sayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang Allah taala kepada hamba-hamba. Sebab itu bulan Ramadan kita kebut maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan. Dosa banyak, bulan Ramadan pun dosa banyak. Sedap ke, tak sedap ke, dosa kecil ke, dosa besar ke, ni dosa duduk kat badan kita ni banyak kita buat. Bulan Ramadan ni macam-macam dosa yang kita buat. Tengok macam bagus dah puasa, tiba-tiba kita buat dosa. Dosa telinga ada, dosa mulut, dosa mata, wal'iyadzu billah, banyak dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu lari, jangan kamu lemah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bulan Ramadan, bulan kita nak mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita nak mengejar pahala yang banyak, dan juga kita nak mengejar syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita kena jelas, istighfar dan taubat merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah taala kata dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 90, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru rabbakum, beristighfar kepada Allah, minta ampun daripada Allah atas dosa yang kita lakukan. Tu maksud istighfar. Ulama bagi maksud. Thumma tubu ilaih, kembali taat kepada perintah Allah. Menyesal atas dosa yang kita lakukan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Dalam satu ayat ada dua perintah yang berbeza. Perintah supaya kita istighfar dan perintah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Surah Hud. Kalau tengok dalam surah At-Tahrim, ayat yang panjang kita biasa dengar, kita selalu dengar. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Kelebihan dia apa? Apa fadilat bila orang bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga. Semua umat Nabi Muhammad, setiap umat Nabi Muhammad, semuanya nak masuk ke dalam syurga dan masuk ke dalam syurga.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku akan masuk ke dalam syurga illa man aba, melainkan orang yang enggan. Ada juga orang yang enggan, tak mau masuk syurga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Siapa yang enggan tu? Sahabat tanya kepada Nabi SAW, siapa yang enggan, yang tak mau masuk syurga ni siapa dia ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, masuk dia ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang melakukan maksiat kepadaku, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka dia faqad aba, orang yang enggan, orang yang tak mau. Syurga pun tak mau. Siapa yang tak buat maksiat? Nabi-nabi, Rasul. Tak buat maksiat, malaikat. Kita tetap buat maksiat. Bukan orang yang semestinya buat maksiat ni dia tak mau syurga. Orang yang buat maksiat, dia nak juga syurga dengan syarat dia kena taubat. Dia kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni tak terlepas daripada dosa dan maksiat. Yang tak buat maksiat Nabi, Rasul, malaikat. Kita baca ayat Quran tadi, la ya'funallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak buat maksiat kepada Allah atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia buat segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni siapa dia ni? Malaikat. Kita ni buat maksiat, betul tak mau masuk syurga ke? Kita nak masuk syurga, maksiat memang tak boleh tinggal. Contohnya bulan Ramadan ni awal tak buat maksiat, tak berdosa. Yang duduk baziak makanan banyak-banyak tak berdosa. Tuan-tuan duk makan maklum, duk beli benda makan banyak sangat tu, sampai basi, sampai tauk mata, tauk duit, tauk makanan banyak-banyak tak berdosa. Dosa juga. Maksiat tak boleh lari daripada manusia, daripada insan yang lupa, yang lemah. Sebab itu orang yang enggan ialah orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak mau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau istighfar. Peluang yang Allah Taala berikan kepada kita bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang enggan untuk beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut dia masuk dalam orang yang enggan, iaitu orang yang melakukan maksiat dan tak mau bertaubat, tak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang yang bertaubat dan beristighfar, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan akan mengampunkan dosa-dosanya. Wa yudkhilakum jannat. Dan akan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi taubat ini maksud dia kita menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada aku, dia yang masuk syurga. Orang yang enggan, orang yang melakukan maksiat. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggan itu ialah orang yang melakukan maksiat kepada aku. Dengan segala taklif, dengan segala syariat, dengan segala kewajipan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Jadi antaranya Allah Ta'ala tentukan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Ta'ala fardukan puasa, bukan sekadar bulan Ramadan saja kita kena puasa. Bulan lain pun ada puasa-puasa dia kena puasa. Bulan Ramadan Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita dengan puasa di bulan Ramadan dan ada di sana pintu yang khusus. Kalau sebut tentang syurga, kalau sebut tentang ganjaran yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada umat yang bertaubat. Umat yang beristighfar, hamba yang bertaubat dan beristighfar dan melakukan taat yang kita sebut tadi, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala
ada satu pintu syurga, sebab kaitkan dengan sebab kita puasa bulan Ramadan ni dan bulan yang lain pun kita berpuasa-puasa sunat. Ada satu pintu yang Allah Ta'ala akan khususkan, masukkan orang yang berpuasa khusus dan tak masuk orang lain, melainkan orang yang banyak berpuasa. Puasa bulan Ramadan sudah tentulah orang Islam semua puasa, dan ditambah dengan puasa-puasa sunat yang lain. Nabi SAW sebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam syurga itu baban, satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Yang dipanggil akan dia, yang dinamakan akan dia ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun. Masuk ke dalam syurga yang nama Ar-Rayyan, melalui pintu Ar-Rayyan ini, as-saimun, orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Takkan masuk syurga ini, takkan masuk dalam melalui pintu Ar-Rayyan ini selain daripada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan dapat ganjaran khusus, akan dimasukkan ke dalam pintu yang khusus yang namanya Ar-Rayyan, yang maksud dia orang yang tidak dahaga. Ar-Rayyan ni maksudnya orang yang tidak merasa dahaga. Kalau tengok dalam kamus, apa yang diterjemahkan oleh ulama-ulama, ialah orang yang tidak merasa dahaga. Itu Ar-Rayyan. Itu orang yang masuk syurga, dan syurga yang ada 8 pintu itu, 8 pintu, dan salah satu daripadanya baban minal jannah, min abwabil jannah. Dan salah satu daripada namanya yuqalu lahu, dinamakan sebagai Al-Rayyan. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan yang bermaksud orang yang tidak merasa dahaga. Yang dikhususkan kepada kita orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Masuk ke dalamnya, dalam syurga Ar-Rayyan ini ialah orang yang banyak berpuasa, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, itu dari sudut maksud dia. Dari sudut maksud pun sudah berbeza. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, kita kembali taat kepada Allah, menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan lafaz pun sudah berbeza. Bila kita nak istighfar, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, itu lafaz. Taubat, wa atubu ilaih, aku taubat kepadamu ya Allah. Kemudian istighfar lagi umum, taubat khusus. Itu saya nak sebut sikit perbezaan antara taubat dan istighfar. Istighfar dan taubat beza, benda yang berbeza. Sebab itu Al-Quran sebut benda ini dalam dua keadaan yang berbeza. Ada dua perintah yang berbeza. Ada yang dalam satu ayat, ada yang dalam ayat yang berasingan. Kerana ia merupakan dua perkara yang berbeza. Ayat yang kita sebut tadi dalam surah Hud, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Beristighfarlah kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepada Allah, inna rabbi rahimun. Sebab itu saya nak sebut antara perbezaan, beza antara istighfar dan taubat. Sebab tu kalau kita tengok orang masyarakat di luar sana, mungkin dia ramai yang tak tahu beza taubat dan istighfar. Saya selalu sebut di mana-mana, istighfar dan taubat benda yang berbeza. Ada perbezaan yang cukup ketara. Kalau orang masyarakat di luar sana, kalau kita tanya apakah beza antara istighfar dan taubat, mungkin tak tahu. Contoh kita sebut tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu bunyi macam sama. Kasih sayang. Ar-Rahim kasih sayang, tapi maksud yang berbeza. Hakikat yang berbeza. Lain. Kalau sama, tak sebut dalam satu ayat lah, tak sebutlah Ar-Rahman Ar-Rahim. Benda yang lain. Begitu juga istighfar. Kalau kita tanya orang luar, mungkin dia tak tahu apa beza antara istighfar dan taubat. Istighfar saya sebut, dari sudut maksud pun sudah berbeza. Dari sudut perintah dalam Quran dan hadis, di sana ada perintah yang berbeza. Suruh istighfar,
suruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebut tadi apa maksud? Istighfar maksud. Kemudian istighfar lafaz dia astaghfirullah, astaghfirullah. Taubat lafaz dia atubu ilai, tubna ilallah, taubat kepada Allah. Aku bertaubat, aku menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar dia umum. Kita nak istighfar di mana-mana, lepas mayang, dalam mayang, kita nak berdiri, nak berjalan, duduk, bila-bila masa boleh kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Samalah taubat pun boleh di mana-mana. Tapi taubat itu lebih khusus bagi orang yang melakukan dosa dan segera kena bertaubat. Bila buat dosa, kena segera akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus boleh sebut tentang taubat. Dan istighfar lagi beza. Apa lagi beza antara istighfar dan taubat? Istighfar umum untuk kita dan untuk orang lain. Dan orang yang dah mati pun boleh kita tolong istighfar untuk mereka. Apa maksud istighfar tadi? Mula-mula kita sebut maksud dia minta ampun. Bila kita minta ampun ni, astaghfirullah, rabbighfirli, Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ghfir lana dhunubana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dosa ibu bapakku, dosa kaum kerabatku, dosa orang mukmin, orang Islam, orang beriman, dosa guru-guru aku, dosa orang yang telah kembali meninggalkan aku, sama ada yang hidup atau yang mati. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, itu orang yang dah meninggal. Orang yang telah mendahului kita dalam keadaan iman, itu orang yang telah meninggal. Kita istighfar, Allahumma ghufir lahu warhamhu, ampunkan dosa si mayat, si jenazah ini, orang yang dah mati. Istighfar dia umum. Kita sebut, sebab itu kita sebut umum untuk diri kita. Boleh kita minta ampun untuk diri kita, tapi untuk orang Islam je. Orang kafir kita tak boleh minta ampun. Tak boleh minta ampun. Ayah kita, contoh ayah, mak ada yang tak masuk Islam lagi, contoh. Kita tak boleh minta ampun ke ayah, mak. Kita boleh minta hidayah saja. Itu Nabi Allah Ta'ala larang dalam Quran. Allah Ta'ala larang Nabi istighfar kepada orang yang kafir, pak menakan, Nabi yang lain ada yang pak dia tak masuk Islam, tak beriman kepada Nabi. Tak boleh minta ampun. Minta ampun untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, untuk kaum kerabat kita, untuk orang yang dah meninggal, untuk guru-guru kita. Boleh minta ampun. Untuk orang yang meninggal. Astaghfirullah. Dalam Quran banyak ajak dalam Quran, Rabbir firli warhamni. Dalam Al-Quran banyak Allah Taala ajak kepada kita doa kepada ibu bapa tu. Beberapa tempat dalam Al-Quran Allah Taala suruh minta ampun untuk diri kita, untuk ibu bapa. Contoh ayat yang kita baca tadi, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah Taala ajak, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, dosa kedua ibu bapakku dan orang-orang yang mukmin pada hari yang ditegakkan hisab, ditegakkan perhitungan. Minta ampun untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, contoh, untuk kaum kerabat kita, adik-beradik kita, contoh, untuk kaum muslimin muslimat, guru-guru kita, untuk orang yang dah meninggal, boleh minta ampun. Itu kalau disebut tentang istighfar, minta ampun. Boleh minta ampun untuk diri kita dan orang lain. Itu beza dia. Dan taubat dia khusus untuk diri kita saja. Tu kalau taubat. Taubat ni tak boleh duk minta taubat untuk orang. Mana boleh minta taubat untuk orang? Sebab itu taubat hanya dilakukan oleh orang yang melakukan dosa saja. Sebab itu maksud taubat ialah menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud taubat. Mana boleh minta taubat untuk orang lain? Ya Allah, tolong taubat untuk dia. Mana boleh? Ya Allah, tolonglah taubat untuk mak pak aku. Tak boleh. Minta ampun boleh. Ya Allah, ampunkan dosa mak pak aku. Dia nak menyesal, dia nak kembali taat, hak dia sendiri. Orang lain tak boleh dia tolong usaha nak bagi dia taat, tolong menyesal untuk dia. Mana boleh? Mana boleh kita duk ambil perasaan orang lain yang buruk kat kita? Tak boleh. Mana boleh menyesal untuk orang lain? Kita kena menyesal untuk diri kita. Bila taubat untuk diri sendiri. Bila kita melakukan dosa dan segera bertaubat, wajib beristighfar.
Istighfar, taubat ni perintah yang wajib mesti kita lakukan. Sebab setiap manusia tak boleh lari daripada maksiat yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maksiat yang banyak, dosa kecil, dosa besar, banyak yang kita buat. Bulan Ramadan tadi kita sebut, membazir bulan Ramadan. Contoh paling ketara, bazir makanan tu. Makanan tu kalau dah banyak sangat tuan-tuan, kok kampung ni banyak benda binatang-binatang ni. Ayam, itik, apa banyak benda ni tuan-tuan, kalau bagi benda binatang tu lauk lebih tu, kucing apa ada, untunglah kalau rumah orang ada binatang-binatang lagu tu. Mujung ada binatang lagu tu jangan duk tahu saja. Kalau dah makanan terlebih, tapi memang mana-mana tempat terlebih. Hatta di masjid pun terlebih makanan. Itu kalau nak buat buka puasa di masjid, nak bagi, jangan mencemarkan kesucian dan ketinggian martabat masjid tu sehingga kita tengok makanan melampau, berlebih-lebihan sehingga membazir. Sedangkan masjid tempat untuk kita buat taat kepada Allah, bukan kita nak buat maksiat. Maksiat tu tengok makanan lebih, lepas tu jangan duk beli lebih-lebih sangat tuan-tuan. Ingat daripada dulu lagi, orang kita panggil lagu tu lah. Makanan tu jangan berlebih-lebihan sangat. Bulan Ramadan makan cukup. Kita minum ayak pun dah kenyang dah. Buka-buka puasa tu, jamah kuih, jamah mula dengan tamar dulu, kemudian minum ayak lega tu, boleh mayang maghrib dulu, makan beli mayang maghrib dulu. Cukup banyak makanan di negara kita ni, banyak sangat, jangan sampai membazir, kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tubadzir tabdzira. Jangan belanja kata benda kamu secara membazir. Ni saya ingat diri saya lah. Baziak ni banyak. Baziak ni banyak benda tau. Baziak masa. Itu sebut kita muhasabah balik. Baca dah sampai dah ke juzuk ke-8 ni. Masa kita pi ke mana? Pi ke baziak ke, kita guna masa kita buat taat. Contohnya baca Al-Quran. Bulan Ramadan ni 24 jam tu takkan tak boleh nak ambil setengah jam saja baca Quran sejuzuk ni, setengah jam bukan lama pun. Bagi orang yang bacaannya lancar, belajar elok baca Quran tu, jangan baziak masa sampai ke tua, umur tua tak boleh-boleh lagi. Sampai masuk Ramadan, keluar Ramadan, satu bulan Ramadan, satu Quran 30 juzuk pun tak boleh nak khatam. Ni satu kerugian yang cukup besar. Baziak masa, kita masa pun dah baziak. Kemudian kita baziak makanan tadi kita sebut. Benda-benda yang lain lagi banyak berkenaan dengan baziak. Nabi Allah Ta'ala sebut wala tubadzir tabdzira. Jangan belanja kata benda kamu secara membaziak. Baziak banyak benda lah. Kalau sebut zaman lah ni, kalau nak baziak ni banyak ni, baziak duit, duk bakar api, mercun apa semua tu, baziak duit lah. Banyak benda lagi lah yang boleh kalau nak sebut ni. Wa kanu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Ni antara sifat mazmumah yang Allah Taala sebut. Sifat mazmumah yang menjadi dosa. Baziak makanan contohnya, makanan yang orang lain boleh makan lagi, duit yang kalau kita beli tu kita bagi ke orang lain yang lebih memerlukan, asnaf dan banyak lagi orang yang lebih memerlukan. Di Malaysia ni pun kalau kita cari betul-betul orang memang ramai lagi yang susah. Kan duk video duk viral orang yang susah, rumah pun macam reban ayam apa semua ya, sampai tahap tu sekali rumah tu. Ramai lagi orang yang susah. Sebab tu bulan Ramadan ni antara hikmahnya kita berpuasa ialah untuk mengingatkan kita tentang orang yang lebih susah. Nak mengingatkan kita, nak mendidik kita, nak mentarbiah kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, berpada apa yang kita lakukan, apa yang kita ada. Berpada dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, qanaah, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan ni, di samping kita cerita tentang istighfar dan taubat ni, saya akan baca lagi ni kitab Hisnul Muslim ni. Ada dalam bab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Ada 6 hadis ni. Ada 6 hadis dalam Hisnul Muslim ni. Tuan-tuan buka bab istighfar dan taubat, ada 6 hadis. Hadis tentang istighfar dan taubat, pendek lah, hadis pendek-pendek. Tentu tak baca lagi tu, pendek, hadis-hadis pendek je.
Sebab itu bulan Ramadan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang istighfar dan taubat ni, lagi saya nak tengok, nak tunjuk cara bagaimana kita nak dapatkan 70 kali dan 100 kali istighfar dalam sehari yang Nabi duk istighfar dan taubat 70 kali, 100 kali itu. Bulan Ramadan ni nak boleh apa? La'allakum tattaqun. Jangan duk cerita hak tu ya. Duk baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan duk baca hak tu saja. Baca ayat yang berikutnya, syahrul ramadhan alladzi sampai akhir wala'allakum apa? Tashkurun. Nak boleh hak tu. Dalam madrasah Ramadan, duduk dalam pendidikan Ramadan, sebab tu kunu rabbaniyin. Jadi hamba Allah Ta'ala yang beramal ibadat sepenuh masa. Beribadat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan beribadat untuk Ramadan. Ya, betul. Ramadan ada kelebihan yang tertentu. Ada amal ibadat yang dikhususkan bulan Ramadan, tak apalah. Hak tu betul. Contoh baca Quran, semayang sunat ni, bukan bulan Ramadan saja kena buat. Pasal apa puasa bulan Ramadan saja? Pasal apa baca Quran bulan Ramadan saja? Bulan lain tak baca. Bulan Ramadan ni cuma lebihkan sikit. Tak apa. Betul. Lebihkan sikit. Dan ada amal-amal ibadat yang tertentu kalau kita buat bulan Ramadan, dia ada pahala khusus. Dia ada amal-amal ibadat tertentu yang Nabi sebut. Amal yang khusus di bulan Ramadan ada. Tak apa. Betul. Bagus. Betul lah kita buat yang khusus. Ibadat-ibadat yang lain. Ada orang yang pi masjid. Pi semayang tarawih saja. Pi semayang Jumaat saja. Mayang raya saja. Contoh bulan Ramadan. Pi semayang tarawih saja. Ni ibadat. Ni ibadat kerana Ramadan kan kerana Allah. Sebab itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Al-Allamah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala sebut kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah Ta'ala yang beribadat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk Allah. Jangan jadi orang yang beribadat kerana Ramadan. Pasal apa? Pergi mayang tarawih saja. Yang tuan-tuan kalau parti balik, lah ni masjid tak buka. Masjid tak buka. Kalau masjid buka pun pergi waktu mana? Ni bulan Ramadan ni pasal apa masjid tak buka, duk kayuh ni nak pergi mayang susah. Tak lah kalau nak pergi mayang pun pergi waktu mana? Kalau cakap pergi mayang tarawih, tak duk pergi terus, tak apa. Pergi mayang hak wajib tu. Hak fardu tu. Hak tu nak kena utama kan. Yang fardu tak pergi semayang di masjid. Yang tarawih kalau nak pergi pula. Di rumah tak boleh nak buat di rumah. Kadang-kadang tu pergi mayang tarawih saja pun. Yang isyak tu tak mayang pun. Mayang isyak di rumah. Tunggu Tok Bilal duk rayuh pergi rayuh mai ke baru dia pergi. Baru dia pergi mayang tarawih. Tunggu mayang tarawih saja. Ni ibadat rabbaniyin ke ataupun ibadat kerana ramadaniyin, kerana Ramadan. Tu kena, sebab tu kita kena muhasabah. Kita muhasabah diri kita sendiri. Itu saya sebut berkenaan dengan ni, berkenaan dengan kita muhasabah diri kita dan diri kita semua, saya sendiri termasuk. Sebab itu kita banyakkan beribadat bukan sekadar di bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan ni kita tingkatkan sikit, lebihkan sikit dengan fadilat-fadilat yang tertentu yang dikhususkan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu disebut tadi la'allakum tattaqun, maqasid as-saum ataupun maqasid Ramadan. Jangan kita bicara la'allakum tattaqun saja. La'allakum tattaqun itu memang kemuncak. Orang yang bertakwa, tingkatan yang tertinggi kita nak takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah. Dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa kepada Allah. Nak capai yang tu, la'allakum tattaqun. Baca lagi ayat yang berikutnya, syahrul ramadhan alladzi sampai habis. Wa la'allakum tashkurun. Nak capai tu, maqasid Ramadan, tujuan-tujuan Ramadan, nak capai takwa. Nak capai tashkurun, orang yang bersyukur. Mudah-mudahan duduk dalam bulan Ramadan, bila kita puasa, kita tengok orang tak makan. Bila kita puasa dalam keadaan letih, mampu lagi kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran kerana apa? Kerana nak menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Taala. Pasal apa kita puasa? Pasal apa baca Quran? Pasal semayang sujud.
Sebab tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat yang kita ada, kita lakukan taat. Gunakan nikmat untuk taat. Nikmat yang kita ada, kenderaan yang kita ada tu. Tuan-tuan ada kenderaan, kereta mahal, motor mahal. Boleh pergi masjid, jangan pergi mayang tarawih saja. Guna motor hak mahal, hak kereta mahal tu parking depan masjid tu betul. Gunakan nikmat untuk taat. Sekali lagi, nikmat ni Allah Taala bagi banyak ni, nak bagi dia orang yang syukur ni lagu mana? Syukur nak boleh lagu mana? Gunakan nikmat untuk taat. Barulah kita dapat wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan bulan puasa ni dapat maqasid tujuan kita boleh puasa ni, kita dapat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Baca lagi ayat yang berikutnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, sampai habis. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maqasid Ramadan, tujuan Ramadan yang kita nak dapatkan sepanjang bulan Ramadan ni, walaupun sikit tak banyak pun kita dapat jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang mendapat hidayah, petunjuk. La'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca sikit hadis. Masa ada tak berapa, tak banyak. Saya nak baca sikit hadis Nabi SAW. Bila kita beristighfar dan taubat ni, saya baca ni, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW kata, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marratan." Nabi kata, sesungguhnya demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat. La astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Aktsaru min 70 marratan fil yaum, lebih daripada 70 kali sehari. Nabi SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita istighfar dan taubat, banyak kelebihan yang kita sebut tadi dalam Al-Quran sebut. Allah Ta'ala ampun dosa. Allah Ta'ala kurniakan syurga kepada kita, mengalir di bawahnya sungai. Hadis yang kedua, yang berikutnya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, bertaubat kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaih mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. 70 kali, 100 kali. Tadi mula kita nak tengok, nak check tadi. Mula-mula kita masuk tadi, kita tolong peringat, tolong muhasabah. Berapa juzuk dah hari ni? Paling kurang sepatutnya 8 juzuk. Itu kita suruh muhasabah benda yang pertama tadi. Bulan Ramadan ni paling kurang, hari ni 8 Ramadan, dari semalam lagi dah 8 juzuk dah sepatutnya baca. Quran, baca. Kan gaduh apal, bukan nak suruh nak apal, baca saja. Ni benda yang kedua yang kita nak muhasabah ni, istighfar. Dan kita pun sedar diri kan. Kita tak sedar kita buat dosa. Sedar kan kita ni dosa banyak. Banyak buat salah silap. Sebab itu Nabi SAW ajak istighfar. Nabi ajak taubat. Hak Nabi SAW duk taubat, duk istighfar. Nabi tak ada dosa pun. Diampun dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedarlah tu Nabi. Nabi malaikat tak bawalah. Tu pun malaikat sentiasa bertasbih. Sentiasa bertasbih dan mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena muhasabah balik. Dalam sehari ini kita istighfar banyak mana? Sebab itu saya nak tengok.
Kita nak cek balik. Hari ini, pagi ni berapa kali dah istighfar? Cek daripada bangun pagi hari ni. Berapa kali dah istighfar? Nak bagi cukup 70 kali ni paling kurang ataupun 100 kali. Sebab itu Nabi ajak dah cara dia. Kita tak ikut cara Nabi ajak. Mula daripada semayang kita tu lah. Banyak dah istighfar dalam semayang. Tuan-tuan istighfar dalam semayang. Tuan-tuan baca dalam sujud. Dalam rokok. Dalam duduk antara dua sujud. Dalam tasyahud akhir. Semuanya mengandungi istighfar kepada Allah. Apa yang kita dalam sujud ada apa? Ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid. Mai ikut mana? Bukan duk baca subhana rabbiyal azim ke? Tasbih. Bukan duk baca subhana rabbiyal a'la ke? Tu jenis duk baca hak tu je. Tak baca hak lain lagi. Jangan duk baca hak tu saja. Sunnah Nabi ni banyak. Baca lagi. Tuan-tuan ni yang tak pernah duk baca lagu duk baca ni ikut. Ni hadis ni Nabi duk baca. Aisyah duk kata, Aisyah kata. Hadis sahih. Dalam banyak sujud dan rukuk Nabi selalu baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tuan-tuan baca dalam sujud, tuan-tuan baca dalam rukuk, yang ni juga benda yang sama. Ulang banyak kali pun tak apa. Bukan semesti sekali, ulang banyak kali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Baca macam tu. Dalam sujud, dalam rukuk, baca benda yang sama. Selain baca subuhun qudus, rabbul malaikatu ruh. Ataupun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Rukuk, sujud. Tapi ada satu lagi bacaan yang mengandungi di sana subhanakallahumma. Subhanaka tu apa? Taqdis. Mensucikan Allah. Tasbih subhanakallah. Humma subhanakallahumma rabbana. Yang tu kita buat apa? Kita tasbih. Wa bihamdika. Tu buat apa? Kita bertahmid, memuji Allah. Allahumma ghfirli. Minta ampun. Ya Allah ampunkanlah aku. Tiga benda terangkum dalam satu sujud, dalam satu rokok. Kita baca yang tu. Ni nak ajak ni, nak bagi cukup 70 kali, 100 kali sehari ni. Benda tu duduk dalam semayang, kita tak nak duk buat. Duduk dalam semayang, lepas tu duduk gaduh. Banyaklah nak pergi main kot celah mana ni, 70 kali, 100 kali aku ni istighfar aku mana ni. Sampai 70 kali ni. Nak baca Quran sampai juzuk sehari pun tak lepas. Macam mana nak aku mana, nak main kot mana sampai 70 kali, 100 kali. Baca dalam semayang tu. Dalam semayang ada, lepas semayang ada. Subhanakallah. Sekali lagi tuan-tuan yang duduk ikut, tuan-tuan ikut. Tuan-tuan yang duduk tengok ni, tuan-tuan ikut. Sekali baca dalam semayang, baca tu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma. Maksud dia maha suci Allah. Ya Tuhanku. Rabbana. Subhanakallahumma rabbana. Wahai Tuhan kami. Wa bihamdika. Dan kepadamu kami memuji. Allahumma ghfirli, ampunkan dosaku. Baca yang tu. Nabi duk baca ni. Nabi selalu baca yang tu. Dalam rukuk dan sujud, benda yang sama. Baca bacaan yang sama dalam rukuk dan sujud. Lepas ni, tukar-tukar lah. Jangan duk baca subhana rabbil azim tu lah. Tu lah duk buat dulu, kini, selama-lamanya tu lah. Daripada kecil sampai besar sampai ketua tu lah. Tak pernah duk tukar-tukar lain langsung. Baca yang tu. Dalam antara dua sujud, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tuan-tuan baca tu. Boleh istighfar banyak-banyak. Rabbi ghfirli, istighfar dalam tu. Kemudian dalam tasyahud akhir, kita pun ada istighfar dalam dia. Tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Ini panjang, saya baca sekali lalu, saya tak mahu sebutlah. Dalam kuliah lain di masjid lah kita sebut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafur. Itu istighfar dalam semayang tu. Dalam semayang saja pun banyak mana ada kita istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak mana ada istighfar dalam semayang. Bagi salam lepas semayang, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Baru satu semayang. Tuan-tuan kira dalam satu semayang berapa banyak istighfar dalam satu semayang.
Campak mayang lagi 5 mayang fardu, campak mayang qabliyah ba'diyah lagi, sebelum lepas mayang sunat rawatib tu banyak mana istighfar. Tuan-tuan, tambah bulan Ramadan ni mayang tarawih lagi, banyak mana istighfar dah boleh. Kalau kita mula dalam mayang tu, tak boleh 100 kali, 70 kali hak Nabi kata ni. Bolehlah macam Nabi SAW sebut 70 kali, 100 kali boleh dapat dah. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cara yang kita nak sebut. Lepas tu satu lagi saya nak baca hadis lagi. Dalam Hisnul Muslim lagi, sambung. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis yang sahih, Nabi SAW kata, wa qala Rasulullah SAW, yaqulu man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra min zahf. Nabi SAW kata, sesiapa yang baca istighfar lagu ni, dia baca lagu mana? Ni pun tuan-tuan boleh ikutlah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada dua lah dalam ni. Ada istighfar dan taubat. Yang kita bincang tadi. Apa maksud istighfar, taubat? Ada istighfar, ada taubat dalam satu bacaan, dalam satu zikir ni. Apa Nabi kata? Maksud dia, aku mohon keampunan kepada Allah Ta'ala yang maha agung, yang tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup, maha mengurus makhluk, dan aku bertaubat kepadanya. Apa kelebihan dia? Ghufira lahu wa in kana qad farra min zahf. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dia meskipun dia pernah dia pernah lari daripada barisan perang ataupun lari daripada medan perang yang telah sedia ada. Dalam benda ni, dalam satu syarah yang panjang, saya tak mahu hurai panjang dalam hadis ni. Cuma apa yang penting, poin yang penting kita nak ambil pada pagi ini ialah berkenaan dengan al-istighfar dan taubat yang kita bacakan daripada kitab Hisnul Muslim min Adhkar Al-Kitab wa Sunnah pada pagi ini. Al-istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi saya nak baca penutup untuk pagi ini. Kelebihan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk tinggal dah. Yang kita duk sebut tadi 70 kali, 100 kali tu, tu paling kuranglah kita buat. Hak tu hak Nabi. Hak tu tara Nabi lah, hak tak ada dosa tu. Kita ni lebih lah, kena lebih lah. Hak tu bukan kata jumlah yang maksud jumlah Nabi 70 kali, 100 kali. Hadis Nabi kata akthar, lebih lagi, bahkan Nabi tu lebih lagi. Hadis kita baca tak sah ni. Akthar min 70 marratan, lebih daripada 70 kali. 100 kali Nabi baca. Kita ni kena lebih lagi lah. Sebab tu kita ajak tadi ni, baca dalam semayang tu. Dalam semayang saja banyak mana dah. Jangan sesekali kita tak baca. Jangan sesekali kita lalai daripada beristighfar dalam semayang tu sendiri. Sebab Nabi SAW sendiri ajak baca dalam semayang tu. Istighfar dalam semayang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Taala kata, faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh kata apa? Maka aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh kata, aku kata, mohon ampun kepada Tuhanmu yang maha pengampun. Apa kelebihan dia? Nescaya Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan berikan harta dan anak pinak yang banyak, dan akan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan rahmat kepada kita semua. Sebab itu walaupun dalam dosa kita yang banyak ni, banyaklah dosa yang kita habaq tadi berawal tadi, banyaklah dosa kita ni. Orang yang melakukan dosa besar, kita peringat sama-sama kita. Jangan sesekali putus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana pun dosa, sebab tu bacalah ayat Quran tu tuan-tuan. Bacalah Quran banyak-banyak.
Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala kasih sayang kepada umat, kepada hamba dia ni banyak. Sebab tu janganlah kita sesekali putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar ni jangan duk berhenti. Tak, ni dosa duk buat ni lagu mana ni? Duk istighfar, duk taubat, duk buat. Tak, jangan duk berhenti. Taubat. Jangan duk berhentilah istighfar. Dosa tak pernah tinggal, buat istighfar. Jangan duk tinggal. Jangan duk putus asa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa ni? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Nah, sempena bulan maghfirah ni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Syahrul maghfirah, bulan maghfirah ni, sebab tu kita sentuh bab istighfar taubat ni. Allah Ta'ala kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas, yang melakukan maksiat. Asrafu ni melampaui batas. Yang melampaui batas, yang melakukan maksiat atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan berhenti beribadat. Jangan berhenti buat taat. Dia kata aku nak buat, aku nak mayang pun rasa macam tak nak mayang, dia kata duk buat maksiat. Jangan kata lagu tu, jangan berhenti tu semua belitan-belitan syaitan semua tu. Syaitan semua yang menghasut hang tak payah duk buat lah, hang duk buat maksiat ni. Hang tak payah duduk mayang pun tak apalah. Hang mayang pun bukan nak jadi apa. Bukan Allah tak nak terima pun. Jangan sesekali terima hasutan-hasutan syaitan yang kita sebut tadi tentang syaitan tadi ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala ampun semua dosa ni. Allah Ta'ala ampun semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha pengasih. Surah Az-Zumar ayat 53. Baca elok-elok ayat ni. Renung elok-elok, tadabbur, perhati elok-elok. Allah Ta'ala nak ampun semua dosa ni. Kita jangan jadi orang yang enggan. Dah lah buat maksiat, tak mau nak bertaubat pula. Aba wastakbara, macam syaitan. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepada aku, dia lah orang yang enggan. Dah lah enggan, tak mau nak bertaubat. Dah lah buat maksiat, tak mau taubat. Maka dia termasuk orang yang enggan. Kemudian satu lagi ayat yang lebih kurang sama. Allah Ta'ala kata, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tay'asu min rauhillah. Satu lagi. Tadi, la taqnatu min rahmatillah. Satu lagi, la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Surah Yunus ayat 87. Jangan kamu putus asa daripada rauhillah, maksudnya rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ampun kita, kita tak mau taubat. Allah Ta'ala nak ampun kita jadi orang yang enggan, orang yang aba, orang yang tak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak mau kepada rahmat Allah, orang yang putus asa ni, illal kafirun, orang yang kafir saja. Orang yang enggan, kafir juga enggan, kafir juga orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ingkar, orang yang enggan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu banyak mana pun dosa yang kita lakukan, jangan sesekali kita terlepas daripada bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Dan kembali taat. Yang kita sebut tadi istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kita sebut taubat tadi ni, kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan bulan Ramadan, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, bulan rahmat dan kasih sayang, dan bulan keampunan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada tahun ni. Dan kita dapat lagi masuk bulan Ramadan, kita merebut pulang untuk sentiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan dan 3 maqasid yang kita sebut tadi kita capai. La'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati dan berkati kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita semua dan menerima taubat kita setiap hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Nas'alullaha an yaj'alana min ha'ula'il ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhum
معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.